Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika rabbil alamin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bika ya rabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pada para sahabat dan tabi'in, para ulama al-amilin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua, terutamanya pada kita telah masuki bulan suci Ramadan, hari yang pertama ini. Sambil kita berusaha untuk mendalami Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran dan pelbagai amalan ibadah kita yang lain, sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan ilmu kita, terutamanya berkaitan dengan ilmu hadis dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, saya sebagaimana yang telah saya wawakan sebelum ini, kita insya-Allah sepanjang bulan suci Ramadan ini akan membaca kitab Ma'rifah Ulumil Hadis lil Imam Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi. Dan masa dia sebagaimana yang saya sebutkan, mengikut kesesuaian dan keluangan masa saya, terutamanya pada hari ini. Minta maaf, sepatutnya bermula pada pagi hari, akan tapi karena ada perkara lain yang lebih mustahak dan penting untuk saya hadiri, maka terpaksa kita anjakkan pada pukul 11 ini insya-Allah. Tanpa membuang masa, sebelum kita memasuki perbincangan berkenaan dengan kitab Ma'rifah Ulumil Hadis, ada beberapa perkara yang mungkin kita perlu ketahui ya berkenaan dengan kitab ni. Yang pertama, buku ni ditulis oleh Imam Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi, seorang ulama Nisabur yang sangat masyhur, meninggal pada tahun 405 Hijrah. Dan beliau adalah seorang tokoh hadis yang tidak dapat dinafikan keilmuan dia di dalam hadis. Beliau menulis dan menghasilkan banyak karya di dalam ilmu hadis, dan para ulama pun memuji kepakaran dan keilmuan beliau. Dan buku Ma'rifah Ulumil Hadis ini adalah antara buku pertama yang ditulis untuk menjadi satu manual jadi rujukan bagi setiap pelajar hadis ya. Dan sama-sama kita ketahui, selalu dikatakan bahawa antara orang pertama yang menghasilkan buku Ulumul Hadis adalah Imam Abu Muhammad Ar-Ramah-Hurmuzi. Beliau hidup sebelum Imam Al-Hakim. Beliau hidup sebelum Imam Al-Hakim. Dan berikutnya adalah Imam Al-Hakim menulis kitab Ma'rifah Ulumil Hadis. Ini adalah dua buku yang terawal yang ditulis secara khas untuk menghimpun istilah-istilah ulumul hadis, istilah-istilah hadis dan istilah-istilah teknikal yang digunakan oleh ahli hadis dalam melakukan kritik dan juga dalam menilai hadis Nabi. Tidak dinafikan sebelum buku ini ada sedikit perbahasan berkenaan dengan ulumul hadis yang disebutkan oleh para ulama, antaranya Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, Imam At-Tirmizi dalam kitab Al-Ilal As-Saghir yang ada di akhir kitab Sunan Tirmizi, dan beberapa ulama lain termasuk Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim pun ada beberapa perbahasan ulumul hadis yang sangat penting. Bagaimanapun, perbahasan para ulama tersebut adalah berkaitan dengan topik-topik khas sahaja, topik-topik tertentu saja. Dia tidak menghimpun semua perbahasan berkenaan dengan ulumul hadis dan cabang-cabang hadis ya. Dan buku yang paling komprehensif dan buku pertama yang paling sempurna dalam tajuk tersebut, dalam tema ni, tentunya adalah kitab Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i karangan Imam Abu Muhammad Ar-Ramah-Hurmuzi, dan seterusnya adalah kitab Ma'rifah Ulumil Hadis Imam Al-Hakim. Dan Ramah-Hurmuzi dia tinggal di Shiraz di Iran sekarang ni, di daerah yang dulu disebut sebagai Iraqul Ajam
atau disebut juga sebagai Faris, negeri Faris ya. Akan tetapi Imam Al-Hakim dia hidup di Nisabur, masuk dalam kawasan Khurasan. Ada cukup jauh antara Faris dengan Khurasan. Dan soalan kita adalah, adakah Imam Al-Hakim mengambil manfaat daripada kitab Ar-Ramah Hurmuzi atau kata? Sebab Ar-Ramah Hurmuzi dia meninggal 360 Hijrah, sedangkan Hakim meninggal pada tahun 405 Hijrah. Jadi berdekatan kehidupan mereka ni ya. Dua ulama yang pertama-tama menulis kitab Ulumul Hadis ni, mereka berdekatan. Dan dari segi masa, walaupun dari segi territory, dari segi negeri mungkin berjauhan satu sama lain. Akan tapi adakah Imam Al-Hakim mengambil manfaat daripada buku Ar-Ramah Hurmuzi ataukah tidak? Adakah kesan-kesan beliau mengambil idea daripada Ar-Ramah Hurmuzi atau tak? Jadi mungkin kita boleh bayangkan, mungkin beliau nampak Ar-Ramah Hurmuzi pernah menulis satu kitab pertama tentang ulumul hadis, lalu dia pun nak menulis kitab yang sama, ataukah tidak? Nanti kita akan tengok. Sejauh bacaan saya tak nampak adanya pengaruh Ramah Hurmuzi dalam Al-Hakim. Pengaruh Ramah Hurmuzi dalam kitab-kitab Al-Khatib Al-Baghdadi ma'ruf, dia jelas nampak. Kita boleh nampak Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menukil daripada Ramah Hurmuzi banyak perbahasan. Namun saya tak nampak adanya pengaruh Ramah Hurmuzi dalam kitab Al-Hakim. Nah, justru sekiranya kita rumuskan bahawa tak ada pengaruh sama sekali antara Ramah Hurmuzi dalam pemikiran Al-Hakim dalam menghasilkan buku ni, maka kita boleh nampak bahawa hajat untuk menghasilkan satu buku tentang ulumul hadis datang kepada dua-dua ulama ni karena keperluan masyarakat ataupun pelajar hadis pada zaman tu. Jadi Ramah Hurmuzi melihat keadaan intelektual ahli hadis pada zaman tu menuntut beliau untuk menghasilkan satu buku yang akan menjadi rujukan para pelajar hadis dalam mempelajari ilmu hadis. Pada masa yang sama, Al-Hakim pula di Nisabur melihat hajat yang sama, keperluan yang sama dalam menghasilkan sebuah buku untuk menjadi rujukan pelajar hadis sebelum mereka masuk dalam pengkhususan ilmu hadis tersebut. Nah, ini termasuk dalam tawarud afkar ya. Idea yang sama kadang datang kepada orang yang berbeza karena memang keperluan dan hajat masing-masing yang menuntut mereka untuk menghasilkan buku ini. Nah, oleh kerana buku Al-Muhaddis Al-Fasil dan Al-Hakim, buku Ma'rifah Ulumil Hadis Al-Hakim adalah dua buku yang pertama yang dihasilkan oleh dua orang ulama yang berdekatan masa dia, maka kita akan melihat bahawa ada kesamaan dan perbezaan daripada kedua-dua buku ni. Dari segi kandungan dua-dua buku ni, dari segi motif mereka untuk menulis kedua-dua buku ni, dari aspek bagaimana mereka membincangkan kandungan buku ni, dan bagaimana mereka mentafsirkan istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama-ulama hadis untuk memudahkan pelajar memahami istilah-istilah teknikal tersebut. Nah, berkenaan dengan perkara ini, saya ingat ada satu tesis PhD yang telah dihasilkan pada tahun 1971 di universiti luar negara di barat sana, yang khas membandingkan antara dua buku manual al-hadis ni, manual ulumul hadis ni, iaitu membandingkan antara buku Al-Muhaddis Al-Fasil dan buku Al-Hakim. Jadi para sarjana kita tentunya, walaupun mereka
bukan dari orang dari negara Arab, mereka mungkin bukan orang Islam juga, akan tapi mereka sudah memberikan perhatian yang besar kepada kedua-dua buku. Kenapa? Sebab kedua-dua buku ini adalah buku yang pertama ditulis untuk menghimpun qawaid dan teori-teori al-hadis, dan yang kedua adalah buku ini juga ditulis oleh orang-orang yang memang betul pakar dalam ilmu hadis. Nah, perbandingan di antara kedua buku itu sangat menarik. InsyaAllah nanti semasa kita mengulas kandungan buku ini pada masa yang akan datang, saya akan coba untuk membandingkan di antara dua buku ini untuk melihat keistimewaan yang berlaku yang terdapat dalam Muhaddis al-Fasil karya Rama Hurmuzi, dan juga keistimewaan yang terdapat dalam karya Al-Hakim. Bagaimanapun, secara umum saya boleh katakan bahawa antara Al-Muhaddis al-Fasil dengan Al-Ma'rifah Ulumil Hadis, buku Ma'rifah Ulumil Hadis lebih dekat kepada manhaj Ahlul Hadis, lebih dekat, lebih tepat dalam menggambarkan teori dan qawaid, kaedah-kaedah kritik hadis yang memang diamalkan oleh al-hadis. Itu sebabnya penting bagi kita sebagai seorang pelajar hadis untuk memberi perhatian besar kepada kitab Imam Al-Hakim ni. Walaupun kita sudah membaca kitab-kitab mustalah yang lain, misalkan kitab Muqaddimah Ibn Salah, kita membaca Nukhbatul Fikar karya Ibn Hajar, kemudian kita baca Al-Baiquniyah misalkan, akan tapi tidak kita mesti merujuk kepada kitab Al-Hakim untuk mendapatkan konsepsi yang sebenarnya berkenaan dengan ulumul hadis, berkenaan dengan makna istilah-istilah yang telah diamalkan oleh ulama hadis kita, agar kita dapat memiliki tasawur yang tepat berkenaan dengan ilmu hadis ni. Dan apa yang akan kita lakukan sepanjang bulan suci Ramadan ni adalah kita akan coba untuk membaca buku ni. Saya sangat berharap mudah-mudahan Allah bagi kita peluang dan kekuatan untuk istiqamah dan membaca buku ni, kalau boleh sampai khatam, dan kita boleh dapat mengeluarkan pelbagai mutiara dan ilmu yang terdapat di dalam buku ini, insya-Allah. Oleh kerana fokus kita kalau boleh ingin khatam Al-Quran, khatam kitab ni, mungkin saya hanya memberikan syarah yang tidak terlalu panjang, melainkan kalau ada perkara-perkara yang menurut saya perlu untuk saya ulas lebih panjang. Yang lain daripada itu, kita akan coba untuk baca secara laju, dan saya harapkan untuk rakan-rakan yang mengikuti sesi ini pada masa akan datang untuk mendapatkan buku ni mudah saja. Ada yang boleh beli kitab ni atau boleh download PDF dia dan ikuti setiap pembacaan yang akan kita lakukan setiap hari, insya-Allah. Okey, tanpa membuang masa tuan-tuan, kita akan mulakan pembacaan kitab ni, masuk ke dalam muqaddimah yang dibawakan oleh Imam Al-Hakim. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, alhamdulillahi dzil manni wal ihsan wal qudrati was sultan alladzi ansha'al khalqa bi rububiyyatihi wa jannasahum bi masyiatihi. Jadi ada bi masyiatihi atau bi masyiatihi. Wastafa minhum ta'ifatan asfiya wa ja'alahum bararatan atqiya fahum khawasu ibadih wa autadu biladih yasrifu anhumul balaya wa yakhussuhum bil khairati wal ataya fahumul qa'imuna bi izhari dinihi wal mutamassikuna bi sunani nabiyhi falahul hamdu ala ma qaddara wa qada wa ashhadu an la ilaha illallahu alladhi zajara an ittikhadhil awliya'i duna kitabih wattiba'il khalqi duna nabiyyih sallallahu alaihi wasallam wa ashhadu anna Muhammadan abduhul mustafa wa rasuluhul mujtaba ballagha anhu risalatah fa sallallahu alaihi amiran wa nahiyan
ومبيحا وزاجرا وعلى آله الطيبين. قال الحاكم رحمه الله: أما بعد فإني لما رأيت البدع في زماننا كثرت ومعرفة الناس بأصول السنن قلت مع إمعانهم في كتابة الأخبار وكثرة طلبها على الإهمال والإغفال، دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل على ذكر أنواع علم الحديث مما يحتاج إليه طلبة الأخبار المواظبون على كتابة الآثار، وأعتمد في ذلك سلوك الاختصار دون الإطناب في الإكثار، والله الموفق لما قصدته والمان في بيان ما أردته، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. Jadi Imam Al-Hakim membuka kitab ini dengan menjelaskan motif beliau. Apa sebab yang mendorong beliau dalam sehingga menghasilkan buku ni, satu buku, satu karya yang sangat penting, salah satu karya monumental lah dalam ilmu hadis, sebab sebelumnya menurut beliau belum ada lagi buku yang seperti ini, melainkan kalau beliau tahu ada kitab Muhaddits al-Fasil. Akan tapi beliau mengatakan bahawa sebab utama beliau menghasilkan buku ini adalah keadaan masyarakat atau terutamanya para pelajar pada zaman itu. Beliau mengatakan, amma ba'd fa inni lamma ra'aitul bid'a fi zamanina kasurat. Saya amma ba'du, sesungguhnya apabila saya melihat bid'ah pada zaman kita telah sangat banyak. Jadi apa yang bid'ah yang dimaksudkan oleh Imam Al-Hakim ni? Kita kena tengok konteks kehidupan Imam Hakim pada zaman tu. Pada zaman tersebut secara politik umat Islam sudah berada dalam keadaan yang terpecah-pecah, dan pada zaman tersebut juga kita nampak Syiah Ismailiyah telah berkuasa dalam beberapa negeri tertentu kan, terutamanya di Mesir, terutamanya juga di Afrika dan lain sebagainya. Kemudian lagi Bani Buwaih juga sudah naik, berkembang menjadi satu kerajaan yang sangat kuat. Dia menguasai Iraq, Faris dan lain sebagainya. Dan ini dua dinasti ini adalah satu para penguasa yang secara rasminya mereka berpegang kepada akidah yang berbeza dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Justru kita boleh nampak dalam keadaan seperti itu, kumpulan aliran-aliran ini mereka mempunyai pandangan yang negatif kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan terutamanya kepada Ahlul Hadis, dan juga terutamanya kepada ilmu hadis. Nah, ini yang membuat Imam Hakim mengatakan pada zaman saya ni bid'ah sudah menyebar. Bid'ah sudah menyebar maksudnya aliran-aliran yang bertentangan atau berbeza dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah telah banyak menyebar karena sokongan politik pada zaman tersebut yang mengangkat mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang berbeza dengan hadis telah berkembang pada zaman itu. Nah, pada masa yang sama beliau mengatakan wa ma'rifatun nas bi usulis sunani qallat. Pengetahuan manusia berkenaan dengan usul sunan, maksudnya ilmu ulumul hadis, ilmu yang berkenaan dengan sunnah juga sangat sikit. Pada zaman tersebut walaupun ramai pelajar, akan tapi jarang di antara mereka yang menguasai dan mahir dalam ilmu kritik hadis. Ramai yang membaca hadis, tapi yang membezakan hadis sahih dengan tak sahih sikit. Ramai yang menulis hadis atau mempelajari ilmu hadis, akan tapi yang mengetahui berkenaan dengan mana hadis yang ma'lul, mana hadis yang sahih, mana yang hadis yang mansukh dan lain sebagainya sedikit. Nah, itu yang berkaitan dengan ilmu usul sunan. Ma'a im'anihim fi kitabatil akhbar wa kathrati talabiha 'ala al-ihmal wal ighfal. Padahal kata Imam Hakim, jadi pengetahuan manusia berkenaan dengan usul sunnah, ilmu hadis sangat sikit, walaupun pada masa yang sama mereka giat untuk menulis hadis dan sering untuk kasrah talabiha 'ala al-ihmal. Mereka banyak menulis hadis tapi
alal ihmal itu tanpa kajian yang mencukupi, wal ighfal, dan mereka tidak memberikan perhatian berkenaan dengan ilmu-ilmu hadisnya. Jadi tidak dinafikan pada zaman Hakim ramai pelajar hadis. Pada zaman tersebut ramai orang yang mengaji hadis. Majlis-majlis riwayat banyak, akan tapi yang menguasai benar-benar ilmu hadis sedikit. Jadi perawi ramai, akan tapi yang muhaddis sikit. Itu sebabnya Imam Ar-Ramah Hurmuzi menamakan buku dia Al-Muhaddithul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Ya, perbezaan antara seorang rawi sekedar periwayat hadis saja, wal wa'i dengan orang yang betul-betul menguasai ilmu hadis. Jadi apa yang dilihat oleh Imam Al-Hakim sama dengan apa yang dirasakan dan dialami oleh Imam Ramah Hurmuzi juga, yaitu ramai penulis hadis, ramai orang yang mengaji hadis, ramai orang yang pengumpul sanad dan riwayat, akan tapi yang benar-benar memiliki kemahiran dalam menilai hadis mana sahih atau tak sahih sikit. Tidak ramai orang yang menguasai perkara tersebut. Ini juga memberikan gambaran kepada kita bahawa ulama hadis itu bertingkat-tingkat. Ahli hadis itu bertingkat-tingkat, dia tidak sama tingkatan. Ada orang yang sekedar meriwayatkan hadis saja, orang yang punya sanad banyak, punya sanad tinggi, tapi tidak menguasai ilmu dia, kita sebut dia sekedar musnid saja. Dia bukan pakar, dia sekedar musnid, dia punya sanad, dia punya riwayat, dia boleh meriwayatkan hadis, menyampaikan riwayat dan lain sebagainya. Akan tapi muhaddis lebih tinggi daripada itu. Muhaddis adalah orang yang menguasai, bukan hanya memiliki riwayat, memiliki ijazah dan sanad, akan tapi dia punya kemahiran yang dalam menilai sama ada hadis itu sahih ataukah tidak sahih, adakah rijal dia siqah ataupun tak siqah, adakah hadis tersebut bersambung, sanad tersebut bersambung atau tidak bersambung. Ini adalah darjat yang lebih tinggi dari dalam ilmu hadis. Nah, muhaddis lebih tinggi daripada musnid, lebih tinggi daripada muhaddis adalah hafiz. Hafiz ni adalah orang yang betul-betul pakar, yang pengetahuan dia berkenaan dengan ilmu hadis begitu mendalam. Dia boleh menilai perawi sama ada dia siqah atau tak siqah. Dia juga boleh mengetahui kandungan illah atau cacat yang tersembunyi di dalam hadis. Walaupun orang lain mungkin menilai hadis itu sahih, bersambung dan sebagainya, tapi seorang hafiz dia boleh melihat sama ada dalam periwayatan hadis yang nampak sahih itu ada masalah atau tak. Nah, ini darjat yang lebih tinggi. Para ulama dulu sudah menyebutkan bahawa hafiz ni sangat jarang dijumpai. Orang yang betul-betul menguasai dan sampai kepada darjat hafiz ni dia tak ramai. Walaupun ramai orang yang belajar hadis, ribuan orang yang menghadiri satu majlis periwayatan hadis, tapi yang betul-betul hafiz dan muhaddis adalah mungkin sedikit di antara mereka. Nah, ini yang juga di fenomena ni yang dicoba untuk dibawa oleh Imam Hakim, dan beliau tertarik atau terdorong untuk meningkatkan darjat para muhaddis ini, bukan sekedar kumpul hadis tapi faham ilmu hadis, ya, bukan sekedar kita nak baca hadis saja, riwayatkan hadis saja, kita belajar kumpul sanad dan riwayat saja, akan tapi yang lebih penting daripada itu adalah kita menguasai ilmu dirayah berkenaan dengan hadis-hadis tersebut. Beliau mengatakan da'ani dzalika ila tasnifi kitabin khafif. Nah, fenomena tersebut mendorong saya untuk menulis satu kitab yang kecil, yang nipis, yashtamilu ala dzikri anwa'i ilmil hadis. Buku tersebut akan mengandungi ulasan, penjelasan berkenaan dengan jenis-jenis ilmu hadis. Jadi beliau akan coba untuk jelaskan kepada kita apa itu hadis sahih, apa itu hadis dhaif, apa itu hadis mursal, mauquf dan lain sebagainya. Ini adalah anwa' ilmu hadis yang
hanya boleh diketahui bagi orang yang mendalami ilmu hadis. Bukan sekedar membaca hadis, akan tapi juga mendalami ilmu hadis atau yang kita sebut sebagai dirayah al-hadis. Mimma yahtaju ilaihi talabatul akhbar al-muwazibuna ala kitabatil athar. Perkara tersebut adalah perkara yang diperlukan oleh pelajar hadis, talabatul akhbar, yaitu al-muwazibun, itu orang-orang yang tekun dalam menulis hadis. Jadi ramai orang yang menulis hadis, mereka perlu untuk mengetahui jenis-jenis hadis ni, mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan jenis-jenis hadis ini. Wa a'tamidu fi dhalika sulukal ikhtisar, dan saya akan berusaha untuk menjelaskan secara ringkas. Sebab biasalah ini buku pertama, ya tak? Ini buku pilot project, ini baru permulaan. Ya, pioneer dalam bidang dia. Jadi dia berusaha untuk memberikan satu penjelasan yang ringkas-ringkas, tujuannya untuk membuka jalan untuk pembahasan yang lebih mendalam, insya-Allah. Wa a'tamidu fi dhalika sulukal ikhtisar dunal itnabi fil ikthar. Wallahu al-muwaffiq lima qasadtuhu wal mannu fi bayani ma aradtuh innahu jawadun karim raufur rahim. Qala haddatsana Abu al-Abbas Muhammad ibn Ya'qub qala haddatsana Ibrahim ibn Marzuq al-Basri bi Misr qala haddatsana Wahb ibn Jarir qala haddatsana Syu'bah an Muawiyah ibn Qurrah qala annahu qala sami'tu abi yuhaddithu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yazalu nasun min ummati mansurin la yadhurruhum man khadhalahum hatta taqum as-sa'ah. Beliau mengatakan haddatsana Abu al-Abbas Muhammad bin Ya'qub. Beliau mulakan dengan menyebutkan sebuah hadis berkenaan dengan fadilah ahlul hadis. Sebab beliau menulis buku ini untuk ahlul hadis. Justru beliau ingin bagi motivasi kepada ahlul hadis untuk terus berpegang kepada tradisi ulama hadis, ya. Dan beliau menyebutkan sebuah hadis yang beliau terima daripada Abu Abbas Muhammad bin Ya'qub. Muhammad bin Ya'qub ini adalah Abu Abbas terkenal sebagai Al-Asam. Al-Asam ni tuan-tuan orang yang tak berapa dengar, ada masalah sikit dengan pendengaran dia. Tapi beliau termasuk dalam kalangan hafiz. Beliau Abu Abbas Al-Asam ni adalah murid Rabi' Ibn Sulaiman, dan Rabi' Ibn Sulaiman adalah murid Imam Syafi'i. Dan kalau tuan-tuan baca kitab-kitab Imam Al-Baihaqi, ya, dalam seperti Ma'rifah Ulumul Hadis, Ma'rifah Sunanul Asar, Sunan Kubra, ini adalah buku-buku yang buku-buku hadis yang didedikasikan, dikhidmatkan untuk membela ataupun untuk menerangkan dalil-dalil mazhab Syafi'i. Kita akan nampak bahawa Imam Al-Baihaqi setiap kali meriwayatkan hadis-hadis, meriwayatkan kitab-kitab Imam Syafi'i, beliau akan ambil menerusi Imam Abu Abbas Al-Asam ni. Dia ambil daripada Al-Hakim. Kalau biasa beliau mengatakan haddatsana Abu Abdullah Al-Hafiz qala haddatsana Abu Abbas Muhammad bin Ya'qub Al-Asam an Rabi' Ibn Sulaiman an Syafi'i. Itulah sanad Imam Baihaqi yang sangat dekat dalam meriwayatkan kitab-kitab Imam Syafi'i. Abu Abbas Al-Asam, tuan-tuan, dia punya terjemah cukup panjang dan sangat menarik. Beliau juga terkenal walaupun seorang muhaddisin, tapi juga beliau terkenal sebagai seorang muazzin. Ya, muazzin ni dia tugasan dia azan. Macam Gaddafi lah sekarang jadi Bilal di masjid. Ya tak? Nah, ini tugasan Abu Abbas Al-Asam, dan beliau biasa meriwayatkan hadis. Dia selalu mengucapkan dalam lidah dia selalu terbiasa dengan mengucapkan haddatsana Rabi kalau haddatsana Syafi'i, haddatsana Rabi haddatsana Syafi'i. Pernah satu ketika beliau naik ke atas menara, kemudian dah siap nak azan, yang keluar bukan Allahu Akbar tapi haddatsana Rabi an Syafi'i, karena terbiasa dengan periwayatan tersebut. Okey, kalau masa kita panjang, insya-Allah kita akan ada peluang untuk ulas satu persatu rijal ni, akan tapi masa yang ringkas ni saya rasa kita akan fokus kepada perbahasan utama kitab ni. Imam Hakim mengatakan haddatsana Abu Abbas Muhammad bin Ya'qub qala haddatsana Ibrahim bin Marzuq Al-Basri bi Misr
qala haddatsana Wahab ibn Jarir qala haddatsana Syu'bah bin Hajjaj Syu'bah bin Hajjaj al-Wasiti, seorang pelajar hadis wajib hafal dan kenal siapa ni Syu'bah. Orang yang belajar hadis tapi tak kenal Syu'bah macam orang belajar fiqh tapi tak kenal Imam Syafi'i. Jadi malulah kita belajar fiqh tapi tak kenal Imam Syafi'i siapa. Begitu juga orang belajar hadis akan tapi tak kenal Syu'bah Ibn Hajjaj siapa, maknanya dia belum benar-benar belajar ilmu hadis ya. Dan justru saya galakkan tuan-tuan untuk sering-sering merujuk kepada kitab rijal, terjemah para perawi, dan kita baca riwayat hidup mereka. Banyak pengajaran yang boleh kita ambil, terutama di bulan suci Ramadan ni. Kalau ada banyak masa luang selepas kita tadarus, baca Al-Quran dan lain-lain misalkan, maka saya galakkan untuk membaca kitab rijal untuk membersihkan hati kita dengan membaca kisah-kisah mereka. Nah, Syu'bah mengatakan an Muawiyah bin Qurrah qala sami'tu abi yuhaddithu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yazalu nasun min ummati mansurin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekumpulan umat saya, mereka akan terus unggul. Ada sekumpulan daripada umat saya, mereka kekal unggul setiap masa. La yadurruhum man khadhalahum hatta taqum as-saah. Mereka tidak akan akan dikalahkan oleh kalangan-kalangan yang memusuhi mereka sampai berdirinya atau sampai datangnya hari kiamat. Jadi ini adalah janji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemberitaan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan satu kumpulan yang akan terus unggul hingga hari kiamat. Walaupun ramai yang memusuhi mereka, walaupun ramai yang membenci mereka, akan tapi mereka akan terus kekal menang dan unggul hingga hari kiamat. Soalan kita, siapa kumpulan tersebut? Nah, Imam Hakim menjelaskan dengan membawakan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, Sami'tu Aba Abdullah Muhammad bin Ali bin Abdul Hamid Al-Adami di Makkah yaqul, Sami'tu Musa ibn Harun yaqul, Sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqul, wa su'ila an ma'na hadzal hadis. Faqal illam takun hadhihi at-ta'ifatul mansurah ashabal hadis fala adri man hum. Jadi Imam Hakim menjelaskan siapa kumpulan tersebut. Beliau membawakan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal apabila ditanya berkenaan dengan makna hadis ni. Jadi ada orang tanya kepada Imam Ahmad, siapa kumpulan tersebut yang dimaksudkan oleh baginda Nabi? Beliau menjawab, illam takun hadhihi ta'ifatul mansurah ashabal hadis fala adri man hum. Sekiranya kumpulan yang dimaksudkan ini bukan ahli hadis, maka saya tak tahu siapa mereka. Jadi menurut Imam Ahmad, kumpulan yang dimaksudkan oleh Nabi ini adalah ashabul hadis. Mereka adalah ahlul hadis, orang yang menjunjung tinggi hadis-hadis dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk makluman rakan-rakan sekalian, maksud ashabul hadis di sini ada dua makna ya, ada makna khusus dan ada makna umum. Makna khusus ashabul hadis adalah orang-orang yang memberikan pengkhususan dirinya dalam bidang hadis. Mereka yang meriwayatkan hadis, mereka yang mengumpulkan hadis, mereka yang mensyarahkan hadis, mereka yang menilai hadis, itu adalah masuk dalam kategori ashabul hadis. Itu makna ashabul hadis secara ringkas lah, secara khusus. Tapi makna ashabul hadis secara umum, secara yang lebih luas lagi adalah mereka adalah setiap orang yang menerima hadis sebagai rujukan dalam akidah dan menerima hadis sebagai rujukan dalam hukum hakam dan dalam semua perbahasan agama kita. Dan kumpulan ashabul hadis dengan makna yang kedua ni pada hari ini dikenali dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ada ahlul hadis,
adalah sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab Ahlus Sunnah adalah kalangan yang menerima hadis tanpa syarat, berbeza dengan kalangan-kalangan yang lain. Mereka punya pelbagai syarat yang mungkin cukup berat, ya. Akan tapi bagi Ahlul Hadis adalah sahih saja hadis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita terima dan kita jadikan dia dalam sebagai rujukan atau hujah dalam perbahasan kita. Dan alhamdulillah, Ahlus Sunnah wal Jamaah hingga hari ini memang adalah kumpulan yang unggul, kumpulan yang paling majoriti, dan kumpulan yang menjadi wajah utama umat Islam pada hari ini. Tidak dinafikan umat Islam ada beberapa aliran-aliran sampai hari ini, akan tapi wajah utama Islam dan wajah yang paling dominan untuk Islam adalah tentu saja Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama seperti mana yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis tersebut dan sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Qala Abu Abdullah Al-Hakim, wa fi misli hadha qil man ammara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil haqq. Kata Imam Hakim, seperti itu juga ucapan, oleh karena yang demikian ada satu ucapan yang mengatakan, siapa yang man ammara sunnah, siapa yang menjadikan sunnah sebagai amir, sebagai pembimbingnya. Itu ammara sunnah maknanya ja'ala sunnata amiran, menjadikan sunnah sebagai ikutan. Siapa yang menjadikan sunnah sebagai ikutan ke atas dirinya dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, maka nataqa bil haq, confirm dia akan mengucapkan ucapan yang hak. Itu adalah ucapan yang selari dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Justru para aulia, orang-orang wali Allah Subhanahu wa taala, mereka confirm berasal daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah daripada kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang disebutkan oleh Imam Abdul Qadir Al-Jailani dan lain sebagainya. Mereka mengatakan tak ada Ahlul Bid'ah yang menjadi wali Allah. Sebab syarat wali Allah adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal saleh, kan. Dan justru orang yang mengamalkan sunnah dan menjadikan sunnah sebagai ikutan dalam ucapan, maknanya setiap kali dia berucap, dia selalu rujuk kepada sunnah. Ucapan saya ni betul ke tak betul? Mengikut timbangan sunnah, ucapan ni boleh saya ucapkan atau tak? Kalau boleh, saya ucapkan. Kalau tak boleh, saya tak ucapkan. Dalam perbuatan pun macam tu. Setiap kali kita nak buat satu perbuatan, kita rujuk kepada sunnah. Adakah perbuatan ni boleh saya buat atau tak? Kalau boleh, saya buat. Kalau tak boleh, saya tak akan buat. Nah, ini orang yang menjadikan sunnah sebagai ikutan, sunnah sebagai amir, sebagai panduan dalam ucapan, dalam berucap dan dalam berbuat, maka nataqa bil haq, confirm dia adalah ahlul haq. Dia adalah orang yang selari dengan tuntunan dan juga ajaran agama Islam. Dialah sebenarnya kalangan yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Hakim mengatakan lagi, falaqad ahsana Ahmad bin Hanbal fi tafsiri hadzal khabar. Betul tafsiran Imam Ahmad bin Hanbal berkenaan dengan hadis ni. Anna ta'ifatul mansurah allati yarfa'ul khizlana anhum yurfa'ul khizlanu anhum ila qiyamis sa'ah hum ashabul hadis. Betul ucapan Imam Ahmad bin Hanbal bahawa kumpulan yang terbela, yang tidak akan dikalahkan hingga hari kiamat tu, mereka adalah ashabul hadis. Wa man ahaqqu bihadha ta'wil min qaumin salaku mahajjatas salihin wattaba'u atharas salafi minal madin wa damagu ahlal bid'ah wal mukhalifin bisunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Jadi kata Imam Al-Hakim, siapa lagi yang lebih layak untuk tafsiran ni berbanding satu kaum
yang selalu mengikuti jejak langkah para salihin, yang berada di jalan para salihin, yang mengikuti athar jejak langkah para salaf di kalangan terdahulu. Wadamagu ahlul bid'ah, mereka juga menghancurkan ahlul bid'ah dan kalangan-kalangan yang menyalahi sunnah. Ya, al-hadis, alhamdulillah tuan-tuan, al-hadis adalah kalangan yang sangat kuat hujah mereka, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, siapa yang belajar hadis qawiyat hujjatu, hujahnya akan sangat kuat. Dan mereka yang mampu menjelaskan dan mempertahankan sunnah Nabi dari zaman ke zaman, mereka yang boleh menjelaskan. Justru Imam Abu Bakar ibn Furat dalam buku dia Mujarrad Maqalat Abil Hasan Al-Ash'ari mengatakan bahawa al-hadis sebenarnya terbagi kepada dua bagian. Ada al-hadis yang bertugas untuk memelihara sunnah Nabi dalam bentuk periwayatan. Ada lagi al-hadis yang mempertahankan sunnah Nabi dengan perdebatan. Jadi ada orang yang tugasan dia meriwayatkan hadis, ada lagi orang lain yang tugas dia adalah mempertahankan sunnah dengan perdebatan-perdebatan. Kalau ada orang yang coba untuk meragukan sunnah Nabi, ada orang yang coba untuk merendahkan sunnah Nabi, mereka boleh membela dengan hujah-hujah rasional. Nah, itu juga masuk dalam kategori alul hadis. Dan mereka ini yang alhamdulillah sampai hari ini berjaya mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada setiap usaha-usaha yang berusaha untuk memalingkan kita daripada sunnah. Setiap kali ada usaha-usaha untuk merendahkan sunnah atau meninggalkan sunnah, berusaha untuk menjauhkan masyarakat daripada sunnah, selalu ada kalangan daripada Ahlussunnah wal Jamaah yang membela dan menjelaskan kepada mereka dan meruntuhkan hujah-hujah tersebut. Min qaumin atharu qat'al mafawiz wal qifar ala tana'umi fid dimani wal awtar. Jadi siapa lagi orang yang lebih layak untuk dikatakan sebagai Taifah Mansurah, kumpulan yang terbela itu, berbanding satu kaum yang lebih suka untuk melintasi padang pasir dan tanah-tanah yang tandus, berbanding hidup senang di rumah sendiri, di tempat-tempat di rumah dan kampung halaman sendiri. Istilah kita lah, al-hadis ni mereka rela untuk meninggalkan rumah mereka, mereka rela untuk meninggalkan kehidupan selesa di tempat mereka untuk pergi mencari hadis. Tentulah mereka inilah yang berada di atas kebenaran ini. Walaupun perjalanan mencari hadis sangat susah, kadang kalau kita tengok riwayat-riwayat kisah-kisah para ulama berkenaan dengan susahnya mereka mencari hadis, kita akan sangat kagum. Bahkan ada satu al-hadis kalau tak salah, Abu Hatim Ar-Razi mengatakan bultud dam marratain, saya kencing darah 2 kali semasa saya mencari hadis ni. Maknanya susah untuk mencari hadis. Walaupun begitu mereka tetap memberikan masa, diri, kemudian harta mereka untuk mencari hadis. Tentulah ini adalah kumpulan yang kumpulan yang disebutkan dan dimaksudkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min qaumin atharu qat'al mafawiz wal qifar ala tana'umi fid dimani wal altar wa tana'amu bil bu'si fil asfar ma'a musakanatil ilmi wal akhbar. Ya, mereka merasa nikmat dengan segala kesusahan dalam mencari hadis itu apabila mereka duduk bersama ilmu dan hadis. Jadi mereka walaupun susah, hidup dalam keadaan susah, walaupun hidup dalam keadaan yang sangat mencabar, akan tapi apabila berada bersama hadis dan ilmu, mereka rasa macam nikmat. Mereka rasa macam sedap, indah, hidupan yang sangat selesa mereka rasakan. Pernah satu ketika ada satu orang bertanya kepada Imam Abdullah bin Mubarak. Dan Abdullah bin Mubarak ni nampak macam hidup bersendirian saja, dalam bilik saja, tak pernah keluar, tak pernah jumpa orang lain dan lain sebagainya. Ada orang bertanya kepada dia, wahai Imam,
awak tak rasa kesepian ke? Tak rasa kesepian, hidup di dalam rumah saja, dalam bilik saja, dan jarang jumpa manusia, tak rasa sepi ke? Apa jawapan beliau? Beliau mengatakan, bagaimana saya merasa kesepian padahal saya bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bersama para sahabat, saya bersama para tabi'in. Dan setiap kali kita baca hadis, kita jumpa dalam sanad tu fulan-fulan, macam tadi kan, Syu'bah kita kenal, lalu kemudian kita kenal Sufyan ibn Uyainah, kita tahu riwayat hidup mereka, dan kehidupan bersama mereka adalah satu kehidupan yang sangat nikmat dan sangat indah. Walaupun keadaan kehidupan sukar mereka hadapi, tapi apabila bersama hadis Nabi, mereka rasakan kenikmatan. Wa qana'u inda jam'il ahadisi wal athar biwujudil kisari wal atmar. Mereka rasa qana'ah, mereka rasa cukup semasa menghimpun hadis dan asar tu dengan adanya satu potong roti dan pakaian yang buruk. Mereka rasa macam ada satu roti dan baju yang buruk ni, saya rasa cukuplah. Yang penting ada hadis, ada asar. Yang penting saya bersama dapat hadis, saya dapat menulis asar. Qad rafadu al-ilhad alladhi tatuqu ilayhi an-nufus ash-shahwaniyah wa tawabi'a dhalika min al-bid'i wal ahwa'i wal maqayis wal ara'i wal zaik. Mereka menolak ilhad, mereka menolak pemikiran-pemikiran yang rusak, yang sesat. Padahal hati manusia, kebanyakan manusia berminat kepada perkara tersebut. Biasanya macam tu. Kesesatan ni selalu mendatangi kalangan yang jahil, ya kan? Dan orang jahil rasa macam berbeza dengan orang lain apabila dia rasa dia punya pandangan yang melawan majoriti, berbeza dengan orang ramai. Nah, ini adalah syahwat. Syahwat adalah satu hawa nafsu yang sering terbit di hati manusia. Akan tapi ahlul hadis, mereka meninggalkan itu semua. Mereka menolak pandangan-pandangan sesat tersebut, dan mereka menolak juga watawabi' zalika, perkara-perkara yang berkaitan seperti bid'ah, ahwa, maqayis, wal ara, wal zaik. Maqayis ni adalah kias-kias, dan ara, ra'i, ya, wal zaik, dan penyimpangan-penyimpangan. Jadi secara umum kata Imam Al-Hakim, Al-Hadis mereka menghindari semua tu. Mereka tinggalkan pandangan-pandangan yang tidak berasas tu. Pandangan-pandangan bid'ah, ahwa, maqayis, kias-kias yang menyalahi syarak, lalu kemudian ra'i yang bertentangan dengan sunnah dan Al-Quran, wazaik, dan kesesatan-kesesatan lainnya. Dan apabila, saya perlu ingatkan kepada rakan-rakan sekalian, apabila Imam Al-Hakim mengatakan mereka meninggalkan maqayis wal ara, adakah beliau mengharamkan qiyas? Adakah beliau mengatakan bahawa ra'i itu adalah sesat? Tak, tidak macam tu. Jadi apabila disebut ucapan ulama apabila mereka mencela qiyas, maka maksudnya adalah qiyas yang menyalahi syariat. Nah, ini adalah orang-orang yang suka berpandai-pandai dalam menggunakan intelektual mereka sehingga mereka menafikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu namanya qiyas yang macam tu. Begitu juga ra'i. Kita selalu dengar larangan untuk mentafsirkan Al-Quran bir-ra'i. Adakah ra'i secara mutlak buruk dan perlu ditinggalkan? Ataukah yang dicela ni adalah ra'i yang mazmum saja, bukan ra'i yang mahmud? Sebab ada ra'i yang mazmum dan ada yang ra'i yang mahmud. Nah, ini kita kena fahami ucapan ulama kita dengan berhati-hati, tuan-tuan ya. Jangan kita ambil setiap ucapan tu secara umum saja. Apabila Imam Hakim menyebutkan macam ni, maknanya qiyas semua ditolak, kena di-reject. Kita nak nas saja dalam setiap permasalahan. Tak macam tu. Dan perkara ni disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Tuan-tuan coba baca kitab dia yang bertajuk Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Begitu juga kitab
al-faqih wal mutafaqih. Al-Khatib al-Baghdadi seorang pakar dalam hadis. Tak ada siapa menafikan beliau. Dan beliau mengkritik sesetengah ahlul hadis yang tidak ingin mendalami fiqh dan meninggalkan qiyas secara mutlak hanya karena riwayat-riwayat dari sesetengah salaf yang mencela qiyas. Beliau mengatakan riwayat-riwayat tersebut mereka telah salah faham dalam memahami riwayat tersebut. Apabila salaf mencela qiyas, maksudnya adalah bukan qiyas secara umum, akan tetapi qiyas yang tidak berdasar kepada pedoman-pedoman ataupun kepada rukun-rukun qiyas yang sepatutnya ulama dah tetapkanlah. Qiyas mesti memenuhi syarat ni, syarat ni, syarat ni, syarat ni. Nah, qiyas yang macam tu, yang mahmud macam tu boleh dan confirm dibolehkan. Bahkan para ulama seolah-olah telah ijma' bahawa qiyas adalah perkara yang diterima sebagai salah satu sumber hukum. Justru kalau kita nampak riwayat-riwayat dari setengah ucapan salaf yang mencela qiyas, awas jangan sampai pandangan kita ataupun pemahaman kita beralih kepada qiyas secara mutlak. Tak. Celaan tersebut adalah kepada qiyas-qiyas yang tidak mengikut pedoman ataupun syarat-syarat yang telah ditetapkan sehingga masuk dalam kategori qiyas yang mazmum. Begitu juga apabila setengah salaf ada riwayat mencela ra'i, mereka mengatakan ahlul ra'i macam ni, mereka mengatakan ahlul ra'i teruklah. Ya, tidak dinafikan. Setengah salaf banyak ucapan-ucapan daripada salafus saleh kita yang mencela ra'i dan mencela ahlul ra'i. Tapi ingat tuan-tuan, adakah yang mereka maksudkan ra'i secara mutlak ataukah ra'i tertentu, iaitu ra'i yang dibina tidak di atas asas yang sepatutnya, atau ra'i yang tanpa aturan, yang tanpa ada aturan yang mengatur mereka, ataukah macam mana? Nah, ulama dah penat-penat tuan-tuan, sebelum kita sampai kepada kesimpulan ni, para ulama dah penat-penat bezakan ada ra'i yang mahmud, ada ra'i yang mazmum. Justru semua kritikan ataupun celaan salaf kepada ra'i wajib ditafsirkan kepada ra'i yang mazmum. Kenapa? Sebab salaf juga yang menggalakkan kita untuk menggunakan akal fikiran kita, menggunakan analisis kita, menggunakan kemahiran analytical kita untuk memahami Quran dan Sunnah, dan itu memerlukan ra'i. Nah, justru ra'i yang macam ni mahmud, dan celaan salaf confirm bukan ditujukan kepada ra'i yang mahmud, sebab mereka sendiri menggalakkan atau mereka sendiri melakukan dan mengamalkan ra'i tersebut. Justru kita kena berhati-hati. Saya selalu ingatkan kepada rakan-rakan saya sekalian untuk setiap kali memahami ucapan salaf, kita kena letak dalam konteks tertentu. Mereka ucap dalam konteks apa? Apabila mereka mencela sesuatu tu, adakah maksud dia umum ataukah khusus kepada satu kumpulan atau fenomena yang berlaku pada zaman mereka? Justru kita tafsirkan mengikut konteks yang khusus tersebut. Begitu juga apabila kita melihat setengah salaf mengharamkan mencela takwil, confirm maksudnya adalah takwil yang mazmum. Adapun takwil yang mahmud, tentulah takwil yang ada aturan dia selari dengan lughah Arabia, mustahil maksud salaf adalah ditujukan kepada perkara-perkara tersebut. Kenapa? Sebab mereka juga menggunakan perkara itu dan mereka juga menggalakkan kita untuk memahami Quran dan Sunnah mengikut kaedah lughah Arabiah dan seperangkat ilmu tertentu yang boleh digunakan untuk memahami Quran dan Sunnah. Nah, justru sekali lagi jangan ada setengah kita terlalu cetek pemahaman dia sehingga melihat apabila membaca ucapan Al-Hakim ni seolah-olah mereka tafsirkan bahawa ini adalah larangan untuk qiyas secara mutlak, ra'i secara mutlak, dan sebaris qiyas dengan ra'i ini dengan ahlul zaik, ahlul bidah dan lain sebagainya. Tak. Itu adalah perkara yang menurut saya tidak berapa tepat ya untuk sebagai seorang pengkaji agama
kita perlu berhati-hati dan mentafsirkan ucapan imam sesuai dengan maksud sebenar imam tersebut. Lalu beliau mengatakan ja'alu al-masajida buyutahum wa asaltinaha tuka'ahum wa bawariha furushahum. Mereka menjadikan masjid sebagai rumah mereka. Ini ramai alul hadis apabila mereka tinggalkan negeri mereka untuk mencari hadis, terpaksa tinggal di masjid-masjid, di tepi-tepi masjid dan lain sebagainya. That's why Imam Hakim mengatakan mereka menjadikan masjid sebagai rumah mereka, wa asaltinaha tuka'ahum, dan tiang-tiang masjid sebagai sandaran mereka, tempat mereka duduk dan berehat. Wa bawariha furushahum, dan padang pasir atau tanah-tanah luas sebagai kasur atau sebagai tempat mereka berbaring, katil-katil mereka. Nah, dari sini Imam Hakim mengatakan patut Nabi mengatakan mereka adalah ta'ifah mansurah. Ta'ifah mansurah, kumpulan yang terbela. Kenapa? Sebab tengok kualiti yang terdapat di dalam diri mereka. Mereka orang yang sangat berdedikasi dalam mengumpul hadis. Mereka orang yang sangat bersabar dalam menghadapi pelbagai cabaran untuk membela hadis, dan mereka juga orang yang pandai dan menjaga diri mereka daripada pengaruh-pengaruh luaran yang dapat merusak pemikiran ataupun akidah mereka. Beliau mengatakan haddatsana Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani bil Kufah. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Husain ibn Abi al-Hunain. Qala haddatsana Umar ibn Hafs ibn Ghiyas. Qala sami'tu abi. Abi maksudnya adalah ayahnya, yaitu Hafs ibn Ghiyas, seorang ulama di Kufah di kalangan tabi'in. Wa qila lahu ala tanzuru ila ashabil hadis wa ma hum fi. Qal hum khairu ahli dunya. Ada orang pernah mengatakan kepada Hafs bin Ghiyas, awak nampak tak apa yang berlaku pada ahlul hadis? Awak tengok, seolah-olah orang tu mencoba untuk merendahkan ahlul hadis kepada Hafs bin Ghiyas. Hafs bin Ghiyas, awak nampak tak ahlul hadis tu baju mereka leke, penampilan mereka pun kusut, masai dan lain sebagainya. Seolah-olah dia nak rendahkan ahlul hadis karena penampilan mereka. Tapi Hafs bin Ghiyas malah respon dengan sebaliknya. Beliau mengatakan hum khairu ahli dunya. Mereka itulah sebaik-baik penduduk dunia. Jadi penampilan jangan sampai menipu kita. Ramai ada orang yang penampilan dia tinggi, penampilan dia menarik, ucapan dia manis dan lain sebagainya, padahal mereka itulah yang menyesatkan orang ramai. Sedangkan ada orang-orang tertentu yang kita nampak leke, penampilan pun tak berapa menarik, pendidikan pun mungkin tak ada syahadah tinggi-tinggi, tapi itulah mungkin yang akan menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Qala wa haddatsani Abu Bakar Muhammad bin Ja'far al-Muzakki. Qala haddatsana Abu Bakar Muhammad bin Ishaq. Qala sami'tu Ali ibn Khashram yaqul sami'tu Abu Bakar ibn Ayyash yaqul inni la arju an yakuna ashabul hadis khairan nas yuqimu ahaduhum bi babi wa qad kataba anni falau syaa an yarji'a wa yaqul haddatsani Abu Bakar jami'a hadithihi fa'al illa annahum la yakzibun. Jadi kata Abu Bakar bin Ayyash, Abu Bakar bin Ayyash adalah seorang ulama yang cukup besar. Beliau sering didatangi oleh ramai ahlul hadis. Ahlul hadis datang untuk mengambil hadis daripada Abu Bakar bin Ayyash. Dan kadang dalam mengambil hadis daripada beliau ni, mereka perlu duduk berhari-hari di rumah beliau. Kadang perlu tunggu berjam-jam sebelum dia keluar dan lain sebagainya. Dan kata Abu Bakar bin Ayyash, ahlul hadis adalah khairun nas, manusia sebaik-baik manusia. Yuqimu ahaduhum bibabi, mereka tunggu saya di depan pintu saya tu. Wa qad kataba anni, padahal dia pernah menulis hadis daripada saya. Jadi semalam dia pernah hadir, dia pernah hadir daripada saya. Kalau dia balik ke rumah lalu dia mengatakan
saya telah dengar semua hadis daripada Abu Bakar bin Ayyash, orang ramai akan percaya pada dia. Jadi mungkin dia semalam baca kitab ni baru permulaan saja dengan Abu Bakar bin Ayyash. Kalau dia balik hari ini, lalu balik ke kampung dan kata, saya baca kitab ni dari kulit ke kulit dengan Abu Bakar bin Ayyash, siapa yang tak percaya? Dia dah datang ke rumah dia telah hadir dan jumpa, dan mestilah orang lain akan percaya dengan ucapan tersebut kan. Kalau dia nak bohong, alul hadis ni, mungkin orang percaya. Tapi alul hadis tak buat macam tu. Mereka tetap kekal di rumah Abu Bakar bin Ayyash. Mereka tetap baca dari kulit ke kulit, sabar baca kitab tu dari awal ke sehingga akhir, baru balik. Baru balik. Mereka tak mendakwa-dakwa. Padahal macam setengah kita kan, baru kita baca satu lembar, kita dah kata aku dah baca kitab tu. Padahal taklah, baru baca satu lembar, pembukaan saja, mukadimah saja. Belum baca tak khatam lagi, tapi mendakwa sudah khatam. Ada lagi yang lebih hebat. Dia cukup ambil gambar dengan guru, lalu dia katakan itu adalah guru saya. Padahal tak pernah belajar pun sama dia. Betul tak? Nah, Al-Hadis tak buat macam tu. Al-Hadis tak akan mengatakan saya baca Sahih Bukhari dengan si fulan, melainkan kalau dia betul-betul baca dari awal hingga akhir. Sekiranya ada beberapa muka surat yang dia terlepas baca, dia akan jelaskan. Dia akan katakan saya baca Sahih Bukhari dengan si fulan, melainkan muka surat 10 hingga 15 misalkan. Dia akan explain. Sebab jujur Al-Hadis ni. Padahal kalau dia nak kata saya dah baca semua, orang tak akan kisah, orang tak akan pertikai. Orang mungkin akan akan percaya dengan ucapan dia, tapi tak. Etika Al-Hadis adalah apabila dia baca semua, dia kata semua. Kalau dia terima riwayat tu secara ijazah, dia akan kata ijazah. Dan kalau dia menerima hadis itu secara munawalah, dia akan kata munawalah. Kenapa? Sebab dalam ilmu hadis macam tu. Siapa yang berdusta dalam hadis, satu hari akan terbuka juga. Ulama akan jelaskan perkara itu sebenarnya berkaitan dengan hadis. Ramai orang yang kata saya jumpa si fulan dalam hadis, akan tapi ulama kemudian akan katakan tak. Dia sebenarnya tak jumpa. Dia sebenarnya tak pernah dengar daripada si fulan. Ulama sudah jelaskan perkara tersebut. Ini menunjukkan bahawa hadis ni tuan-tuan adalah ilmu yang sangat penting. Allah telah jaga hadis ni sebagaimana Allah menjaga Al-Quran. Setiap orang yang berdusta dalam hadis, satu hari akan didedahkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga dan memastikan hadis ni betul-betul terjaga hingga hari ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keikhlasan dan menutupi semua aib kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Saya rasa kita akan berhenti di sini terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan pada masa akan datang. Cukup dalam perjumpaan yang pertama ni untuk kita melihat sebagian daripada kandungan kitab ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk melanjutkannya pada masa akan datang. Kita berjumpa semula pada masa akan datang, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.